Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Syaringat dan ini berita utama 16 Safar. Format UPKK ditukar. Juga rentas negeri bukan penyumbang peningkatan kes. Peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA UPKK bagi calon 2020 dan 2021 yang dijadual pada November depan akan digantikan dengan pelaksanaan berbentuk penilaian sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata, pelaksanaan UPKK secara penilaian tidak akan menjejaskan mutu terhadap tahap penguasaan murid dan peluang untuk ke sekolah menengah. Keputusan ini tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid-murid kepada subjek yang dipelajari bermula daripada tahun 1 hingga tahun 6. Kemenjadian murid-murid di dalam pendidikan mampu dinilai melalui pelbagai kaedah. Justru bagi tujuan ini, JAKIM akan memaklumkan kaedah serta tarikh pelaksanaan bagi menggantikan ujian bertulis tersebut. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan UPKK bagi calon 2020 dan 2021 bagi subjek bertulis akan diadakan serentak pada 15 hingga 18 November 2021. Ujar Senator Idris, melalui pengumuman ini, guru KAFA dan murid hendaklah terus membuat persediaan rapi bagi menghadapi proses selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM nanti. Sementara itu, beliau hari ini turut memaklumkan operasi kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA bagi murid tahun 1 hingga 6 akan diteruskan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sehingga takwim persekolahan 2021 berakhir. Katanya, ibu bapa diminta memastikan anak-anak mengikuti aktiviti pendidikan KAFA secara PDPR. Pergerakan rentas negeri bukan penyumbang peningkatan kes COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata lonjakan kes adalah berpunca daripada aktiviti yang melibatkan perhimpunan. Merentas negeri itu on its own tidak meningkatkan kes. Cuma congregation yang berlaku itu yang menyebabkan kes-kes penularan. Jadi we will have to look at the public health measures. Lifting the borders alone is not the issue so much. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat hari ini. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran rentas negeri akan diberikan sekiranya kadar vaksinasi dewasa mencapai 90%. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan sasaran 90% itu akan dicapai dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Setakat semalam, 81% populasi dewasa di Malaysia telah lengkap divaksin. Sementara itu, Khairi Jamaluddin berkata kadar liputan imunisasi akan meningkat susulan pemberian vaksin kepada golongan remaja yang giat dijalankan di seluruh negara ketika ini. Program vaksinasi pelajar 12 hingga 17 tahun di Perak hanya akan dibuat melalui janji temu yang telah ditetapkan. Esko Pendidikan Negeri Ahmad Saidi Muhammad Daud berkata tidak ada pelajar yang dibenarkan untuk walk-in ke pusat pemberian vaksin PPV awam atau integrasi bagi menerima suntikan vaksin COVID-19. Jelas Ahmad Saidi, langkah itu dibuat bagi mengelakkan kesesakan di PPV dan memberi keutamaan kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama. Ya, maksudnya semua yang hadir ke sekolah ataupun PPV yang telah ditetapkan untuk menerima suntikan vaksin adalah pelajar-pelajar yang telah pun mengisi sama ada dalam MySejahtera ataupun MyVas, aplikasi MyVas, dan juga mereka yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengisi untuk diletakkan di bawah program vaksin anakku. Jadi kesemua mereka ini yang hadir pada hari ini adalah mengikut tarikh temu janji, mengikut masa, tempat dan juga tarikh yang telah pun ditetapkan.
Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan program vaksin anakku di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKL Sultan Azlan Shah di Seri Iskandar hari ini. Menurut Ahmad Saidi, seramai 13,727 pelajar tingkatan 4 dan 5 di Perak telah mendapat suntikan dos pertama menerusi program vaksin anakku. Katanya program pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja di negeri itu yang bermula kemarin turut melibatkan pelajar pendidikan khas. Isnin lalu, PPV di Stadium Indra Mulia Ipoh sesak selepas ramai ibu bapa membawa anak masing-masing untuk mendapatkan vaksinasi. Mereka mula bersesak seawal 7 pagi selepas tular. PPV terbabit membenarkan vaksinasi secara walk-in untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Sementara itu, Ahmad Saidi memaklumkan bagi remaja yang tidak bersekolah, mereka dibenarkan untuk walk-in di mana-mana PPV yang berdekatan dengan kediaman masing-masing. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac 2020 hingga Ogos lalu merekodkan sebanyak 9,015 insiden keganasan rumah tangga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, kebanyakan kes berpunca daripada desakan ekonomi dan tekanan hidup. Jadi saya nak memaklumkan bermula daripada Mac 2020 sehingga Ogos 2021, di mana Mac hingga 2020 ya telah dicatatkan 4,110, Januari sehingga Ogos 2021 4,905 dan berjumlah 9,015 kes yang direkodkan bermula daripada Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria yang meminta perincian jumlah kes keganasan rumah tangga sepanjang tempoh PKP dan bentuk sokongan kepada mangsa. Menurut Datuk Seri Rina, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tahun 2020, sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga direkodkan. Angka itu menurun jika dibandingkan 5,657 kes pada tahun 2019. Sementara itu, Datuk Seri Rina memaklumkan pihaknya masih meneruskan inisiatif sokongan kepada mangsa keganasan rumah tangga, terutama melalui talian kasih. Beberapa kawasan di Perak dilanda ribut semalam hingga menyebabkan banyak kejadian pokok tumbang selain kerosakan harta benda. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak berkata antara kawasan terlibat ialah sekitar Ipoh, Seri Manjung, Pantai Remis, Teluk Intan dan Kampar. Namun kejadian tidak melibatkan kehilangan nyawa. Menurut jurucakap JBPM, pihaknya menerima siri panggilan kejadian pokok tumbang antara pukul 6.30 petang hingga 11 malam. Katanya 7 kejadian pokok tumbang yang merintangi jalan dan menghempap kenderaan dilaporkan di sekitar Ipoh, iaitu di Taman Rapat Setia, Balai Polis Buntong, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Jalan Jelapang, Taman Perpaduan, Persiaran Pulai Baru dan Kampar Putra. Kejadian pokok tumbang juga dilaporkan di sekitar kawasan Seri Manjung, iaitu Jalan Lumut, Kampung Cina dan Jalan Teluk Senangin serta di Pekan Langkap di Teluk Intan. Selain pokok tumbang, kejadian angin kencang dan hujan lebat turut menyebabkan kerosakan harta benda. Mayat seorang nelayan yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ditemukan terapung di perairan pantai Bagan Kurnia, Kuala Lukut pukul 7.52 pagi tadi. Mangsa Yap Fok Swee, 64 tahun, ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian selepas dia dilaporkan hilang sejak petang semalam. Berdasarkan laporan, mayat mangsa dijumpai oleh pemancing di Pantai Bagan Kurnia selepas ternampak sebuah objek dalam keadaan terapung. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Penguasa Bomba Muhammad Hafiz Ahmad Termizi berkata pihaknya terus ke lokasi penemuan mayat tersebut selepas mendapat maklumat. Mangsa ditemukan kira-kira 2.5 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada jam 9.23 pagi tadi. Seramai 44 anggota dari beberapa agensi terlibat dalam operasi pencarian. Kekal kejuaraan di sebalik ujian.
Alhamdulillah bertemu kembali. Terpaksa ke kawasan bandar untuk mencari pautan internet. Itu cabaran yang terpaksa diharungi Haikal Firdaus Muhammad Jafaruddin 16 tahun berserta Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri wilayah Persekutuan tahun 1443 Hijrah. Kegigihannya itu akhirnya membuahkan hasil apabila beliau berjaya mempertahankan kejuaraannya bagi kategori hafazan 1 hingga 20 juzuk buat kali kedua. Haikal Firdaus menarik perhatian warganet apabila mempamerkan kegigihan mencari talian internet di kampungnya bagi memastikan kelancaran dan kualiti bacaannya dapat dipersembahkan dengan baik. Saya sekarang ni berada dekat kampung nenek saya, dekat Mersing, Johor, sebab saya dah duduk sini daripada awal cuti sekolah hari itu. Jadinya memang boleh fahamlah kalau lain dekat kampung ni macam mana. Kalau contoh giliran saya pun, saya terpaksa pergi keluar sikit dekat bandar untuk mencari line yang kuat. Sebab dekat sini ada pencawang, jadinya saya perlu pergi pencawang tu lah untuk line kuat, untuk dapat baca dengan baik lah orang kata. Tambahnya, berkat usaha dan sabar berdepan kekangan, dia bersyukur dan berpuas hati kerana dapat mempertahankan kejuaraannya berturut-turut selain berazam melakukan yang terbaik dalam penyertaan tilawah dan menghafaz Al-Quran pada peringkat kebangsaan akan datang. Saya rasa puas hati pun sebab lagi satu, sebab saya dapat pertahankan johan saya buat kali kedua selepas tahun lepas 2020 punya peringkat negeri juga, dan saya haraplah untuk kebangsaan nanti saya boleh buat yang lebih baiklah daripada negeri ni. Haikal berkata jika generasi kini gigih mencari pautan internet untuk bermain game dan melayari media sosial, tidak salah sekiranya mereka menggunakan usaha tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat seperti menyertai Majlis Hafazan Al-Quran. Sementara itu, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, Mawib dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi perlu mencari jalan penyelesaian bagi permasalahan sistem teknologi pertandingan, ia bagi memudahkan qari dan qariah dapat menyertai pertandingan tilawah dan hafazan itu tanpa kekangan yang membabitkan internet pada masa akan datang. Masa hadapan, jadi Mawib dan Jawi kena fikir menteknologikan sistem pertandingan ini. Mungkin di masa hadapan perlu disediakan satu kelengkapan device yang tersendiri yang boleh diberikan, diambil balik oleh Mawib untuk pusingan-pusingan yang masa hadapan. Jadi sementara itu, buat julung kalinya, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri wilayah Persekutuan 1443 Hijrah diadakan secara norma baharu, iaitu menerusi dalam talian selaras prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, inisiatif Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi itu dilihat dapat mengembangkan lagi aktiviti-aktiviti pelandaskan Islam menggunakan teknologi moden, terutama ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Dan ini merupakan satu perkara yang kita sanjungi sebab tidak ada perkara yang boleh kita terhalang dia membuat perkara yang baik dalam masyarakat. Even pertandingan tilawah pun, hafazan boleh dibuat secara yang berbentuk baru dan malah lebih praktikal. Mungkin di masa hadapan berdasarkan logistik, keadaan tertentu, boleh kita hybridkan antara fizikal dengan berbentuk yang maya ini. Jadi satu penghargaan, satu tahniah, dan kita harap kita lebih terbuka kepada masyarakat untuk menteknologikan Islam ini dalam konteks persekutuan. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas menyempurnakan penutupan dan pengumuman pemenang Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri wilayah Persekutuan 1443 Hijrah di Ibu Negara siang tadi. Pada majlis itu, johan qari tilawah Al-Quran dimenangi oleh Muhammad Ammar Mukhlis Abdul Mohsin, manakala johan qariah dimenangi oleh Laila Sari Sabran. Bagi hafazan Al-Quran kategori 1 hingga 10 juzuk, johan bagi lelaki disandang oleh Muhammad Ziyad Muhammad Husni dan bagi perempuan Nur Izzati Nur Azmi. Johan kategori 1 hingga 20 juzuk dirangkul oleh Haikal Firdaus Muhammad Jafaruddin bagi lelaki dan Zuha Zahran bagi perempuan. Kategori 1 hingga 30 juzuk pula johan dimenangi oleh Ahmad Afiq Ahmad Syukri bagi lelaki dan Atirah Salihah Al-Azmi bagi perempuan. Pemilihan pemenang dibuat berdasarkan kriteria penghakiman iaitu tajwid, tarannum, fasahah dan suara bagi kategori tilawah. Manakala hafazan kriterianya ialah lancar, tajwid, fasahah, tarannum, suara, persembahan dan tafsir. Kesemua pemenang
pemenang menerima hadiah wang tunai, sijil penghargaan dan piala iringan, manakala Johan bagi setiap kategori turut menerima hadiah pakej menunaikan umrah. Terdahulu, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan 1443 Hijrah berlangsung selama 4 hari bermula pada 20 hingga 23 September 2021 secara dalam talian dan disiarkan langsung di Facebook rasmi Jawi. Selepas beberapa bulan sunyi tanpa kehadiran pengunjung, Tasik Kenyir yang terletak di Hulu Terengganu mula menjadi tumpuan ramai, terutamanya kaki pancing. Kelonggaran prosedur operasi standard SOP kepada individu lengkap vaksin di Terengganu memberi ruang kepada kira-kira 35,000 orang untuk mengunjungi Tasik Kenyir bagi melakukan pelbagai aktiviti. Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah Datuk Razali Idris berkata, menerusi jumlah yang direkodkan dalam tempoh 3 minggu itu memberi petanda sambutan yang diterima amat menggalakkan. Ujar Razali, dengan sambutan yang rancak itu sekaligus memberikan impak positif kepada ekonomi penggiat pelancongan di Tasik berkenaan selepas pendapatan mereka terjejas teruk. Dan sekarang saya dapat lihat rakyat Terengganu memberi fokus kepada tempat-tempat menarik di dalam negeri Terengganu, baik Tasik Kenyir ataupun di pulau-pulau dan di tempat-tempat air terjun yang mana ada di Terengganu. Tapi setakat hari ini kita lihat kalau nak banding dengan pulau, Tasik Kenyir lah pengunjung yang paling ramai sekali. Jelasnya, orang ramai yang ingin berkunjung ke Tasik Kenyir, khususnya yang menyewa rumah bot, perlu lengkap suntikan vaksin COVID-19. Mereka juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan bagi memastikan tiada jangkitan wabak COVID-19 menular di kawasan pelancongan itu. Sementara itu, menurut pengunjung, meskipun Terengganu kaya dengan lokasi pelancongan, namun mereka tetap memilih mengunjungi tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara itu. Betul, dan salah satu kita di musim COVID ni kan, kita dah boleh rentas negeri dan apa mungkin kita boleh ambil alternatif ni lah untuk kita bukakan minda kita balik dari segi stresnya dengan tekanan musibah tu COVID. Sebab kawasan ni tak unik daripada tempat lain dan sebenarnya saya dah 2-3 kali yang datang sini. Tapi yang ni yang kali pertama saya bawa anak-anak saya sebab sini boleh katakan semua ada. Kalau untuk kaki pancing itu boleh pergi mancing. Kalau macam anak-anak tu boleh pergi mandi sekitar-sekitar ni. Air terjun pun ada. Jadi sesuai untuk kanak-kanak yang kalau bawa anak yang family tu mari. Sebelum ini, kerajaan memberi kebenaran sektor pelancongan di Terengganu dibuka kepada individu yang telah lengkap vaksin bermula awal September lalu. Selain Tasik Kenyir, pulau peranginan terkemuka seperti Pulau Kapas, Pulau Redang dan Pulau Tenggul juga mula menjadi sasaran pengunjung. Kutipan sisa pepejal domestik meningkat sebanyak 7% sejak pembukaan lokasi peranginan dan kawasan riadah di Pahang awal bulan lalu. Pengarah Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang, Syarudin Hamid berkata, pertambahan itu turut disebabkan pembukaan sektor ekonomi seperti kedai makan dan restoran. Syarudin berkata, berdasarkan rekod penghasilan jandaan sisa pada tahun ini sebanyak 190,764 tan, lebih tinggi berbanding 177,443 tan tahun lalu. Peningkatan itu dipercayai berpunca daripada banyak kelonggaran yang diberikan kepada rakyat seperti aktiviti riadah selain kawasan rehat juga mula dibuka sekaligus menyumbang kepada pertambahan pembuangan sampah. Kita melihat mungkin salah satu yang saya sebut tadi adalah sebabkan pembukaan sektor ekonomi yang banyak seperti kedai makan dan juga sebagainya dan juga riadah yang telah dibenarkan. So kita menjangkakan memang akan meningkat lagi dengan sisa ni. Kalau saya boleh bagi conclusion sini, dia punya lebih kurang kita punya anggaran lebih kurang 13,000 tan peningkatan daripada 2020 hingga 2021. Syarudin berkata demikian selepas membuat tinjauan di lokasi peranginan di Pantai Kempadang, Kuantan. Ujarnya, walaupun jumlah sisa pepejal meningkat, tahap kebersihan terutama di kawasan pantai masih terkawal dan tiada limpahan sisa buangan. Beliau dalam pada itu meminta kerjasama pengunjung pantai untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan membawa pulang sampah yang boleh dikitara semula. Diuji dengan serangan angin Ahmar 3 bulan lalu mengubah kehidupan seorang bapa, Muhammad Fatan Afendi Ismail. Jika selama ini menjadi tonggak utama keluarga untuk mencari rezeki, dia yang kini berkerusi roda hilang punca pendapatan. Menurut bapa kepada 7 anak ini, sejak tidak mampu bekerja akibat angin Ahmar, duit simpanan digunakan sepenuhnya untuk membeli keperluan dapur termasuk susu dan lampin pakai buang anak kecil.
berusia 1.5 tahun dan 7 bulan. Kehidupannya kini diuruskan isterinya Haira Deng, 36 tahun, yang merupakan seorang suri rumah. Katanya sebelum ini dia bekerja kilang di Senai dengan pendapatan RM3,000 sebulan. Malah turut membuat kerja sambilan membaiki kereta di rumah. Namun kini wang simpanan kian susut untuk membeli keperluan 7 anaknya. Muhammad Fathan Effendi hanya berharap dapat pulih segera untuk mencari nafkah semula. Sedih lah. Dah buat kerja. Sebab anak-anak kecil lagi. Anak-anak belum makan minum semua. Belum susu dia, pamper dia. Saya kalau boleh nak kerja balik boleh. Nak siap balik. Kalau ada orang boleh bantu nak usaha balik tangan ni. Nak boleh nak kerja balik. Dia yang turut menghidap kencing manis berkata setiap 2 minggu dia akan ke Hospital Kulai bagi sesi fisioterapi. Fatan juga tidak pernah mendapat mana-mana bantuan kerana tidak tahu bagaimana untuk memohon. Nasib keluarga ini mendapat perhatian sebuah pasaraya terkemuka yang tampil menghulur bantuan berbentuk keperluan bayi dan barangan keperluan lain bernilai RM1,000. Mereka yang ingin menghulurkan bantuan boleh menghubungi Muhammad Fatan Effendi di talian 012-7833-144 atau salurkan sumbangan ke akaun Public Bank milik Muhammad Fatan Effendi pada nombor yang tertera. Cubaan ragut gagal. Perkembangan luar negara, Amerika Syarikat meluluskan penggunaan dos penggalak vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech untuk individu berusia 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi. Pemberian dos penggalak itu diberikan 6 bulan selepas individu terbabit menerima dos kedua. Keputusan itu dibuat semalam dan bersandarkan kepada sains dan data sebagai panduan kepada pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA. Sebelum ini, Pfizer mencadangkan agar kelulusan penuh dos penggalak kepada individu berusia 16 tahun diberikan. Malah, ia juga disokong Presiden AS Joe Biden. Namun, cadangan itu ditolak kumpulan pakar yang terdiri daripada pakar vaksin, penyelidik penyakit berjangkit dan ahli epidemiologi dengan menyatakan bahawa data dan bukti yang ada ketika ini tidak mencukupi bagi membenarkan pemberian dos penggalak kepada individu berusia 16 tahun ke atas. Penggunaan dos penggalak keluaran Pfizer menimbulkan perdebatan beberapa badan pakar di bawah Pusat Pengawalan dan Pencegahan Penyakit CDC yang mengesyorkan maklumat lebih lanjut mengenai kategori penerimanya. CDC juga perlu membuat keputusan mengenai tempat kerja dan pertimbangan lain yang mungkin terdedah kepada virus COVID-19. Sementara itu, FDA turut menyenaraikan pekerja kesihatan, guru, kaki tangan jagaan harian, pekerja runcit dan mereka yang berada di tempat pelindungan atau penjara sebagai penerima dos penggalak. Lahar yang mengalir dari gunung berapi di Pulau La Palma, Sepanyol masuk hari kelima. Situasi yang masih berlanjutan itu memaksa lebih ramai penduduk mengosongkan kediaman masing-masing selain kawasan berkenaan diselimuti abu tebal. Sejak meletus pada Ahad lepas, lahar dari gunung berapi itu telah memusnahkan sekurang-kurangnya 150 rumah manakala ribuan penduduk melarikan diri. Turut musnah jalan-jalan, sekolah dan kawasan ladang yang sebelum ini menjadi lokasi ekspor tanaman terbesar di pulau berkenaan. Pasukan kecemasan sebelum ini cuba membawa lahar menuju ke Gaung, namun usaha itu tidak berhasil. Sebelum ini pakar meramalkan lahar itu akan menuju ke Lautan Atlantik dan akan mencetuskan letupan, namun situasi itu tidak berlaku. Sebagai langkah berjaga-jaga, kawasan laut seluas 2 batu nautika ditutup. Data peribadi lebih daripada 106 juta pelancong ke negara tersebut dilaporkan terdedah secara terbuka melalui platform dalam talian bulan lalu. Perkara itu ditemukan sebuah syarikat penyelidikan keselamatan cyber. Namun pihak berkuasa Thailand berjaya menyekat kebocoran data itu dengan segera. Syarikat keselamatan pengguna berpangkalan di Britain, Comparitech, menerusi satu laporan memaklumkan ada menemukan data yang mengandungi maklumat peribadi pelancong ke negara tersebut. Katanya mana-mana warga asing
yang mengunjungi Thailand sepanjang sedekad lalu, maklumat peribadi mereka mungkin terdedah. Ia termasuk nama, nombor pasport dan maklumat tempat tinggal. Pihak berkuasa Thailand dimaklumkan mengenai kebocoran maklumat pelancong pada 22 Ogos lalu dan mereka segera bertindak menyekat pangkalan data itu pada keesokan harinya. Namun tidak pasti sudah berapa lama data itu terdedah sebelum dikesan. Thailand menegaskan data itu tidak diakses oleh mana-mana pihak yang tidak dibenarkan. Pada Jun lalu, sebuah laman sesawang pendaftaran vaksin COVID-19 bagi warga asing didapati membocorkan beberapa butiran peribadi penerima, termasuk nama dan nombor pasport. Laman sesawang milik kerajaan itu kemudian berjaya disekat segera. Dan seterusnya rangkuman berita antarabangsa yang lain. 8 rangka mayat berusia 800 tahun lalu ditemui tertanam bersama makanan dan peralatan muzik oleh pekerja sebuah syarikat paip gas di Chilka, Peru. Rangka yang dibungkus bersama jagung dan beg tangan itu dipercayai milik penduduk yang tinggal di bandar Purba Chilka dan penemuan itu penting sebagai bukti sejarah Purba Chilka. Trend pembelian secara atas talian yang meningkat di United Kingdom menjadikan penggunaan robot penghantar barang semakin popular. Ia dilengkapi kamera dan sistem pengesan bagi memudahkan pergerakan ke rumah pelanggan yang membuat pesanan. Penggunaan robot ini praktikal kerana mengurangkan kontak ketika pandemik COVID-19. Cubaan seorang lelaki untuk meragut beg seorang warga emas gagal apabila wanita itu sedaya upaya mempertahankan begnya itu dari dilarikan. Berdasarkan rakaman CCTV, wanita berusia 70 tahun itu diseret beberapa meter ke jalan dan bergelut dengan peragut berkenaan sebelum suspek berputus asa dan melarikan diri. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Sebelum berpisah, saksikan program Memeluk Jiwa Dengar pada jam 9 malam ini dengan tajuk Kemelut Hak Penjagaan Anak. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Saya Nazirah Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.